Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran marilah kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi, yang mana hampir sebulan lebih kita tidak bersua, tak berjumpa. Rasa rindu jugalah tuan-tuan. Masa yang lama, 4-5 kali tak bersua, tak berjumpa, tak berkuliah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan saya. Mudah-mudahan Allah ubatilah. Mudah-mudahan Allah mengelokkan penyakit saya, insya-Allah, supaya kita dapat bertemu lagi meneruskan kuliah saya, insya-Allah, tuan-tuan. Terima kasih pada Pak Imam kerana mendoakan saya. Saya ingat saya seorang ni. Rupa 3 yang tak sihat ni. Allahu akbar. Itu cuma sadalan. Dia pun rasa tak sihat juga. Tak tahulah. Dia tanya-tanya saya. Agak-agak macam saya juga kena. Allahu akbar. Umur dah 50, 5 series. Kalau kereta tu, kalau 5 series tu, dah 50 tahun, jawabnya dah hapuslah. Dah lupus. Kan? Kalau manusia boleh teruskan lagi. Kalau benda, kalau mesin ke, dah kena lupuslah. Dah 50 tahun, tuan-tuan. Okey. InsyaAllah, sebab umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 60 ke 70 tahun, tuan-tuan. Jadi kita ni umur dah lebih 70 ke atas umur subsidi, tuan-tuan. Okey, insya-Allah, tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak tak dapat hadir selama sebulan. Diharapkan sebulan tu dapatlah seseorang ataupun ustaz lain ataupun buka kitab ke ataupun bacalah kitab, supaya dapatlah sedikit orang kata pengisian. Jangan ustaz tak datang sebulan kosong je. Lepas maghrib kosong je kan. Dah kosong, ramai dah balik. Tak tunggu pun kan. Jadi saya difahamkan minggu depan ada lagi pengisian, tak apa, teruskan. Sebelum tu minggu lepas pun ada pengisian zakat, tuan-tuan. Imam beritahu saya, tak apa, teruskan, insya-Allah. Jadi hiduplah kita punya masjid. Kita dapat memakmurkan masjid kita, sebab dalam Al-Quran menjelaskan dalam surah Isra, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, mengimarahkan masjid, iaitu orang yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat ataupun hari kiamat, insya-Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, kekal iman kita. Mudah-mudahan iman kita menebal, bukan berkurang. Mudah-mudahan iman kita bertambah, dan insya-Allah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, penyakit lama ni datang balik. 2017 saya sihat, kemudian masuk 2020 ni kembali balik. Bulan 10 tu baru kena sekali, kemudian bertutan 4-5 kali bulan 11, tuan-tuan. Dia tak beri syarat. Kadang-kadang dia dah pusing, kemudian muntah, barulah lega. Hampir berjam juga nak lega tu. Tu saya kadang-kadang takut juga, sebab tak beri syarat. Dia macam mabuk lah. Bukan mabuk minum toddy, bukan. Bukan mabuk minum arak, tuan-tuan. Dia pusing, angin lah.
Nak katakan darah tinggi bukan darah tinggi. Masa angin tu saya pam juga. Pakai pam orang rumah dia darah tinggi, pam juga. Tak ada dah sampai lebih. 140 aja. Kemudian kalau normal 120 je. Kan salah makan ubat kan kacau pula kan. Itulah keadaan dia. Jadi buat masa sekarang saya makan ubat betul lah. Masa sekarang imam pun ada syor, insya-Allah saya cuba dan ramai juga syor untuk penyakit gastrik ini tuan-tuan Okey, insya-Allah tuan-tuan, dah lama tak bersua, dah lama tak berjumpa, banyak ceritanya. Minta maaf tuan-tuan. Jadi panjang ceritalah, mukadimah panjang sedikit. Sebulan tak jumpa, mukadimah panjang sedikitlah tuan-tuan Okey, yang terkini kita punya apa? Adik kita lah. Ibarat anak jugalah Kes kan. PU Allahu akbar. Tak satu fitnah ke atau betul pun kita pun tidak tahu tuan-tuan Ada 3 tuduhan siapa nama saya pun dah lupa. Ada 3 tuduhan PU apa? Sains kan. Mudah-mudahan biarlah itu bukan yang sebenarnya, kemungkinan itu fitnah lah sebab iman masing-masing tak sama dengan iman kita kan. Itu masing-masing sebab iman tadi tak boleh dijual beli. Iman bukan diwarisi. Sebenarnya tuan-tuan, iman kita sendiri, pupuk iman kita tuan-tuan sebab iman tadi zada wa yanqus. Iman tadi ketika masa ada bertambah, ketika masa ada berkurang tuan-tuan. Inilah syaitan, iblis, inilah dia punya, orang kata, tugas utamanya. Core business dia, itulah core business dia, menghasut kan. Sampailah hari kiamat, menghasut anak Adam sampai hari kiamat. Itu tugas utamanya. Dia tidak bosan, tidak boring tuan-tuan. Kita ni boring buat kerja yang sama. Kita bosan buat kerja yang sama, tapi syaitan tak bosan tuan-tuan. Dia lagi suka, lagi bertambah lagi. Lagi kuat. Kuat iman orang tu, lagi kuatlah dia godanya tuan-tuan. Lihat keimanan masing-masing. Kalau tebal serbannya, itu general ke, kenal ke, ada punya tahap apa penggodanya syaitan tadi. Allahu akbar tuan-tuan Okey, itulah. Mudah-mudahan ini satu fitnah, bukan orang kata satu kebenaran tuan-tuan Kalau kebenaran, malulah ibarat apa, nila setitik habis susu sebelanga tuan-tuan Kita pun terkesan juga, ustaz-ustaz pun terkesan juga dengan perbuatan tu. Andai kata perbuatan tadi adalah benar, mudah-mudahan itulah satu fitnah yang dilontarkan kepada beliau tuan-tuan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama insya-Allah tuan-tuan Okey, kita masih lagi dalam bab tentang dosa besar. Dosa besar yang ketiga, yakni sihir, yang digariskan, yang dikarangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, seorang ulama daripada mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu. Kita akan sambung pada muka surat 15 tuan-tuan Okey. Maka seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Tuhannya, dan janganlah dia terlibat dengan urusan perkara yang merugikannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi Allah tiap-tiap Jumaat Pak Imam, Pak Bilal berkhutbah, ittaqullah. Ittaqullah itu merupakan rukun khutbah, mesti wajib dibaca. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya tuan-tuan Okey. Jadi seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, dan janganlah dia terlibat dengan urusan perkara yang merugikannya di dunia dan juga di akhirat. Contohnya sihir tadi tuan-tuan biasalah rasa tak puas hati, rasa hasad, iri hati kan. Lebih lagi kalau hidup di ataupun tinggal di taman-taman ataupun di kampung-kampung kan. Ada lagi perbuatan sihir lagi tuan-tuan. Dalam zaman milenium ini, zaman moden pun ada lagi. Jangan kata tak ada.
Ada, tuan-tuan, masih lagi orang mengamalkannya, tuan-tuan. Wa na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Okey. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bahawa baginda bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Maksudnya, hukuman bagi pengamal sihir ialah dipancung kepalanya. Itu dia. Soal, tuan-tuan, akibat kalau kita mengamalkan sihir, bukan mengamalkan sahaja, yakni kita mengamalkan, membuat ataupun kita suruh orang buat, kan? Maksud terkesan juga sama perbuatan. Macam rasuah, penerima rasuah dan juga orang beri rasuah, kemudian yang saksi rasuah pun kena juga. Ibarat sihir juga. Walaupun dia bukan pengamal yang sebenarnya, dia minta tolong dukun, minta tolong bomoh untuk sihir, maka ia pun termasuk antara pengamal sihir. Maka kalau ikut hukum Islam, akan dipancung ke kepalanya, tuan-tuan. Begitu juga dosa orang yang keluar daripada Islam ataupun murtad pun dibunuh ataupun dipancung ke kepalanya, tuan-tuan. Jadi inilah had ataupun hukum hudud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumannya, tuan-tuan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Jundub. Namun sebenarnya ucapan ini ialah kata-kata Jundub. Jundub iaitu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhkanlah sihir ini, tuan-tuan. Pak Imam banyak sekarang ada Pak Imam saya nak tolong Pak Imam ruqyah saya. Kalau senang-senang tengoklah, mana tahu kadang-kadang perkara benda lama tu akan kembali. Tuan-tuan, saya pun disihir juga, tuan-tuan. Tu saya takut juga benda tadi akan berlaku berulang balik. Tak mustahil benda itu akan berulang balik, tuan-tuan. Sebab rasa tak puas hati. Tengok-tengok bagus si Polan ni. Aku dah buat tengok cerita apa tu. Cerita Melayu ada tayang waktu maghrib. Masya Allah. Itu yang tak kena tu. Tayanglah lepas Isyak kan. Maghrib pukul 7 betul maghrib azan kan. Tayang begitu. Tu sihir lah tu. Apa nasi tangkas. Tengok. Kan. Macam-macam, tuan. Kemudian ada minyak lah. Masuk dalam apa? Makanan, minuman. Dah suami dia macam bodoh ikut. Kan. Tak ada cakap apa. Kan. Dah nasi kangkang, nasi tangkas. Kau nak lebih mujarab lagi ketika perempuan haid. Itu lagi mujarab. Sebab benda tu kotor. Lagi menjadi. Allahu Akbar. Ada lagi, tuan-tuan. Itu sebab diceritakan. Zaman sekarang ada. Mak-mak, kakak-kakak, jauhkanlah kakak-kakak. Ibarat dosa besar. Hukum dosa besar. Termasuk antara dosa besar yang digariskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, iaitu sihir. Banyak sihir sebenarnya, banyak. Bukan tu saja. Banyak kategori sihir, tuan-tuan. Okey. Bajalah bin Abadah berkata, surat Umar radhiyallahu an telah sampai kepada kami setahun sebelum kewafatannya, yang memerintahkan, bunuhlah semua pengamal sihir, lelaki dan juga perempuan. Kita tahu bahawa Sayyidina Umar orang yang tegas. Kan? Kalau nak solat tadi, hunus pedangnya supaya saf tadi lurus. Andai kata terkena hidung, terkena hidung. Kan? Mana tahu hidung dia mancung, kan? Kali buat terkena pula. Lurus saf. Begitu juga Sayyidina Umar tadi, seorang yang tegas, mengatakan bahawa bunuhlah semua pengamal sihir, lelaki dan juga perempuan. Itu dia. Jadi, kalau kita lihat kesannya amat buruk. Sihir ini amat buruk. Di dunia baguslah. Memanglah dia berjaya. Memanglah dia puas hati. Tengok kawan saudara dia sengsara. Tapi akhirat besok, terimalah. Terimalah akibatnya. Terimalah seksaannya. Andai kata tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, yang antara dosa besar yang hampir ke 76 dosa besar, tak sempat bertaubat kepada Allah dan taubatan nasuha, kemungkinan Allah akan masuknya ke dalam neraka Jahannam, tuan-tuan. Sebab kita belajar
Yang hanya kita tahu ada 7, ada 10, tetapi sebenarnya hampir 76 dosa-dosa besar, dan juga ada perkara-perkara, ada perbuatan-perbuatan yang hampir ke tahap dosa-dosa besar. Kita akan belajar lagi insya-Allah tuan-tuan. Okey. Diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Mudminu khamrin wa qati'ur rahim wa musaddiqum bis-sihr. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan masuk ke syurga. Yang pertama, penagih arak, mudminu khamrin, ataupun orang yang meminum arak. Kalau minum arak tu mesti dia ketagih. Macam hisap dadah kan, dia mesti ketagih. Sekali kena, nak 2 kali. Begitu juga minum arak. Sekali minum, oh sedap, nak rasa kali kedua. Itu sebab mudah. Kadang-kadang kita berkawan jaga-jaga. Dan rokok pun dia boleh taruh dadah. Itu punca dia sebenarnya. Memang dia tak nak hisap dadah. Sebab berkawan tadi, percaya sangat kawan kenakan dia, dah mula gian pula, dah orang kata menggigil pula kan. Begitu juga arak. Kan? Itu sebab Allah menjelaskan mudminu khamrin, iaitu penagih arak. 3 golongan yang tidak akan masuk syurga. Yang pertama, penagih arak, peminum arak. Dia mesti ketagihnya. Jangan cakap lah tuan-tuan. Kalau kita lihat pergi kedai kan, orang India, biasa India, saya lihat dia beli Scott 45, dia seorang je kan. Itu dah ketagih lah tu jawabnya. Itu juga tuan-tuan. Okey. Yang pertama, tidak akan masuk ke syurga 3 golongan, iaitu penagih arak. Kedua, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Dalam hadis yang lain, la yadkhuluna jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kita jaga kita punya silaturahim kita, terutama antara kita adik-beradik, saudara mara, sahabat, jiran tetangga kita, semua kita kena jaga tuan-tuan. Ni golongan 3 golongan yang pasti tidak akan masuk syurga. Yang pertama, penagih arak. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Dan orang yang membenarkan sihir. Maksud membenarkan, yang mengamalkan, yang menjalankan, yang menyuruh pun termasuk golongan yang membenarkan sihir tuan-tuan. Takkan bau, bukan masuk bau syurga pun tidak akan dapat bau. Sebab syurga ini baunya hampir 40 tahun perjalanan. Bau saja, belum masuk lagi Allahu Akbar. Bau saja. Allah. Kalau minyak wangi kita tak ada pun. Minyak wangi atar ke, apa minyak wangi paling wangi pun tak ada pun. Paling jauh pun berapa kilometer je kan. Tak sampai pun kilometer. Ini bau syurga 40 tahun perjalanan. Allahu Akbar, hebatnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Baunya belum masuk ke dalamnya. Ada 7 tingkatan syurga-syurga yang telah saya kupaskan pada tahun-tahun lepas tuan-tuan. Okey. Jadi 3 golongan ini masuk di sini, yakni penagih arak. Kedua, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, orang yang membenarkan, mengamalkan sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis sahih. Jadi jauhkanlah. Jangan kita jadi peminum arak, kemudian jangan kita memutuskan silaturahim tuan-tuan. Banyak sekarang berlaku. Sebab harta kan, boleh bergaduh, boleh santau kan. Ini adil amat 3 Abdul. Kan? Abang bagus dapat harta yang bagus. Dia dapat rumah buruk. Mana adil? Kan? Tak adil lah. Jadi hindarkanlah
persaudaraan tadi kita kekalkan. Jangan kita ada, orang kata ada gap antara kita dengan adik-beradik, antara sahabat handai kita, antara jiran-jiran kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita okey, tuan-tuan, jiran tak okey. Allah, susah nak cakap manusia ini. Hati. Soal hati, tuan-tuan. Hati dan juga iman. Tuan-tuan. Bila hati telah hitam, itulah cahaya Allah yang tidak akan masuk pada hati-hati yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun wa nurun la yuhda lil 'asi. Ilmu tadi cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk pada hati-hati yang melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dia melakukan dosa akan terbit satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau banyak sangat dosa-dosa yang dilakukan, maka hatinya akan menjadi gelap. Dan gelap tadi, hidayah Allah, rahmat Allah tidak akan masuk pada hati-hati mereka ni. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi sangka buruk ajalah. Kan? Jadi dengan syaitan mudahlah. Nyata cahaya Allah tak ada lah. Hidayah Allah tak ada lah. Allah tak tolong lagi. Allah tak beri hidayah lah. Jadi syaitan lah yang menolongnya. Jadi kalau syaitan tadi perkara-perkara yang buruk lah. Baik-baik tak ada lah. Semua perkara yang buruk-buruk dia suruh buat. Kan? Jadi kena jaga. Jaga hati kita, jaga iman kita, tuan-tuan. Saya juga dan juga tuan-tuan. Sama-sama insya-Allah, tuan-tuan. Okey. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu'. Ini hadis marfu'. Ar-ruqa wat-tamaimu wat-tiwalatu syirkun. Yang bermaksud jampi-jampi yang menggunakan nama-nama berhala dan syaitan. Tangkal-tangkal dan sihir pengasih ialah perbuatan syirik. Hadis diriwayatkan riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis marfu', tuan-tuan. Maka di sini bahawa jampi-jampi yang menggunakan nama-nama berhala dan syaitan, tangkal-tangkal dan sihir pengasih ialah perbuatan syirik. Itu antara perbuatan-perbuatan syirik. Kita lihat kalau pergi pada dukun, pada bomo, mula-mula ya bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, dan kemudian dia senyap-senyap. Tak apa-apa dia jampi, kita tidak tahu, tuan-tuan. Tengok dalam cerita tu, bunyi-bunyi. Tak apa jampi dia, tak apa dia baca. Macam nasi tangkal soal dia bacaan dia, tuan-tuan. Dan yang dibacakan macam dalam botol tu pun ada jampi dia. Jampi serapah. Kan? Baru dia berkesan. Tengok buat sekali tak berkesan. Lagi berat sikit. Kalau macam tu, lagilah dia punya pengeras. Pengeras kena lebih kan? Itu dia. Sebenarnya nak duit je perempuan ni. Ada kojor dia. Dia tak ada kojor. Kojor dia tu lah. Jadi bomo. Jadi apa? Jadi dukun. Kalau bomo betul tak apalah. Kalau bomo baca Al-Quran, memang betul-betul baca Quran, bagus. Kadang-kadang ada yang baca Quran pun tak betul. Dia tahu pula kita kan. Saya tahu saya baca Quran tak betul. Kok kita tahu? Kita menghafal Quran kita tahu. Bacaan tadi salah. Dia mengaku tu. Bacaan dia tak betul. Kan? Nak bacaan yang betul yang sebenarnya, pergilah Darul Syifa, tuan-tuan. Itu bacaan Al-Quran semata-mata Al-Quran dibaca, tuan-tuan. Ayat pangkal ayat Shad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ha Mim, Alif Lam Mim Ra, macam-macam. Itu Al-Quran. Jadi jampi-jampi yang menggunakan nama-nama berhala dan syaitan, kan? Tangkal pun tergolong pada perbuatan syirik. Biasa tangkal warna kuning. Kadang-kadang ikat dekat pinggang. Kadang-kadang ikat dekat tangan, kan? Tangkal. Dalam tangkal tu ada benda sebenarnya, bukan kosong. Ada benda. Warna kuning. Biasa warna kuning lah. Tangkal tu warna kuning. Biasalah.
Dan sihir pengasih ialah perbuatan syirik, tuan-tuan. Pengasih. Nak supaya suami tadi tak suka pada orang lain, suami tadi tidak ada orang lain, supaya suami tadi sayang dia seorang saja. Itulah. Disihirkan suami tadi dengan nasi tangkas. Ataupun dengan dikatakan iaitu nasi kangkang tadi. Allahu akbar, tuan-tuan. Wa na'udzubillah min syarri. Ada lagi, tuan-tuan, bukan tak ada. Ada. Mak-mak jangan buat mak-mak. Allahu akbar. Suami tadi dia sebenarnya walaupun dia sayang ke tak sayang, dia tetap sayang dia, tuan-tuan. Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Begitu juga kadang-kadang lelaki pun ada buat pengasih pada isteri. Ada, bukan isteri saja. Ada. Pun sama juga hukumnya. Sama ada pada lelaki atau pada perempuan. Kalau dengan ayat pengasih ataupun sihir pengasih pun haram hukumnya. Termasuk dari bahagian sihir. Perempuan saja. Lelaki pun tak nak isteri tadi dia ambil orang, ataupun suami tadi cemburu buta, kan? Ada yang buat. Hukumnya berdosa. Berdosa besar hukumnya, tuan-tuan. Jadi kita tahu pada malam ini kita belajar bahawa hukum tadi adalah hukum dosa besar. Sama ada pada jampi-jampi yang menggunakan nama-nama berhala dan syaitan, tangkal-tangkal dan sihir pengasih ialah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Maka jauhkanlah semua perkara-perkara tersebut, tuan-tuan. Okay. Kemudian diperjelaskan kalimah at-tiwalah ialah sejenis sihir untuk menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Isteri menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Biasanya kalau kita lihat supaya suami sayang pada isterinya, kan? Menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Biasa perempuan buat supaya suaminya sayang pada dia, kan? Tapi at-tiwalah ialah menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Maksud suami tadi buat pada isterinya. Itu nama at-tiwalah, tuan-tuan. Istilah Melayu tak tahu. Tapi kalau yang perempuan buat suami, itu nasi tangkas namanya, ataupun nasi kangkang. Tapi kalau istilah lelaki, dinamakan at-tiwalah. Ini bahasa Arab. At-tiwalah, istilah at-tiwalah, tuan-tuan. Jadi kalimah at-tiwalah ialah sejenis sihir untuk menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Tak nak isteri tadi sayang pada orang lain. Maksud cemburu buta lah. Ada golongan demikian. Ada suami yang demikian. Tapi jaranglah. Biasa perempuan. Kebanyakannya perempuan, tuan-tuan. Okey. Itu at-tiwalah. Kemudian manakala kalimah at-tamaim, at-tamimah, ialah tangkal yang dipercayai boleh menghalang kejahatan ain ataupun pandangan mata. Tangkal. Tak kira apa juga tangkal pun hukumnya adalah haram, termasuk perbuatan sihir, tuan-tuan. Tangkal untuk menjaga keselamatan kita pun haram hukumnya, tuan-tuan. Kita ada Allah, buat apa kita nak pakai tangkal? Kan? Sama ada tangkal diikat di pinggang, ataupun tangkal diikat di tangan. Tak kira sebagai tangkal. Kalau tangkal masuk di sini, dibaca padanya iaitu nama-nama berhala ataupun nama-nama syaitan, tuan-tuan. Bukan-bukan. Kalau kita lihat dalamnya, kalau buka, pelik-pelik dia punya ayat dia. Ada dia punya ayat-ayat dia, tuan-tuan. Bukan ayat-ayat Al-Quran. Tuan Imam, bukan ayat Al-Quran dalam tangkal tu. Tidak. Satu pun bukan apa ayat Quran. Itu dia. Maka tak kira apa jenis juga tangkal, maka hukumnya adalah haram, termasuk perbuatan sihir, tuan-tuan. Jauhkanlah.
Sejak zaman dulu pun, zaman Nabi pun, Nabi Rasulullah pun pernah disihir juga. Hatta sampai sekarang, zaman milenium, zaman tahun 20-an ni, pun masih ada lagi perbuatan sihir, tuan-tuan. Jadi, kebanyakannya, hampir kebanyakannya berkaitan dengan kita manusia, antara dosa-dosa besar, tuan-tuan. Itu saya sebutkan. Yang saya terangkan dulu iaitu secara umum tajuk-tajuk besar, tetapi pada malam ini kita akan perhalusi, kita perincikan satu per satu, insya-Allah, tuan-tuan. Okey. Ketahuilah bahawa banyak dosa besar, bahkan kebanyakannya kecuali sedikit, tidak diketahui oleh ramai umat Islam tentang keharamannya. Dan kita tahu kadang-kadang itulah antara 7 dan juga 10 dosa besar. Padahal banyak, hampir 76 dosa-dosa besar. Itu dikatakan dalam kitab ini, ketahuilah bahawa banyak dosa besar, bahkan kebanyakannya kecuali sedikit, tidak diketahui oleh ramai umat Islam tentang keharamannya. Serta tegahan dan ancaman buruk tentangnya tidak sampai kepada mereka. Jadi tegahan ataupun ancamannya tadi, andai kata mati tadi, meninggal tadi, tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat, maka Allah akan masukkan kita ke dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Okey. Diperjelaskan lagi, maka kategori manusia ini terdapat penelitian. Seorang alim tidak boleh menghukum orang yang jahil secara tergesa-gesa. Tak boleh. Orang yang alim, orang yang faham tentang agama, tidak boleh menghukum orang yang jahil tentang agama. Dia kena ajar. Sedangkan Allah tidak akan menghukum, mengazabkan kita kecuali didatangkan kepada kita Rasul. Dalam suratul Isra ayat 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Yang bermaksud tidak kami azab kamu sehingga kami datangkan pada kamu seorang utusan ataupun seorang rasul. Jadi dah lengkap. Allah dah sampaikan kepada kita rasul, iaitu rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah lengkap, dah tamam dan sempurna, maka Allah wafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 63 tahun, yang mana 10 tahun di Madinah berdakwah, 13 tahun di Mekkatul Mukarramah. Cukup lengkap semuanya. Sebab Allah wafatkan Rasulullah SAW pada umur 63 tahun. Itu dah antara umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, antara 60 ke 70 tahun, tuan-tuan. Kalau 70, 80 itu subsidi. 90 pun subsidi. Ada yang 90 tak sedauni. Allahu Akbar. Sudahlah. Bajet 2021 pun dia tak nak luluskan. Tapi dah lulus kan? Dah lulus. Saja buat gimmick sebenarnya. Lulukanlah kan. Kita dah susah ni. Dah COVID ni kita hidup dengan COVID. Tak tahu bila berakhir. Kalau ikutkan dah setahun. Masuk bulan 12 dah setahun, tuan-tuan. Tak boleh dijangka. Virus dia punya vaksin pun belum pasti betul-betul bau diuji kan. Belum pasti betul. Pasti orang kata dia pasti mujarab. Sebab setiap penyakit tadi ada obatnya kecuali mati. Jadi kita usahalah cari ubatnya, cari penawarnya. Hari-hari hampir 4 angka. Hari ini pun 4 angka juga. 1000 lebih. Sebelumnya hampir 2200. Allahu Akbar. Jadi kita pun rasa nak keluar tu fikir 2 kali juga.
Duduk rumah lah. Anak-anak saya duduk rumah lah, tak payah pergi keluar pun. Tak payahlah pergi jalan-jalan, duduk je rumah. Cuti pun 20 bulan 1 besok dah masuk sekolah. Ni cuti subsidi diberi tuan-tuan. Okay, insya-Allah. Seorang alim tidak boleh menghukum orang yang jahil secara tergesa-gesa. Sebaliknya, perlu berlembut dengannya dan mengajarkan kepadanya ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita ada ilmu, kita yakin dengan ilmu, kita wajib menyampaikan. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Andai kata kita ada ilmu, kita tak menyampaikan, kita suruh ilmu, kedekut ilmu, maka kita mendapat laknat pada Allah Subhanahu wa taala dan laknat sekalian apa yang ada makhluk di muka bumi ini, tuan-tuan. Jadi kita kena sampaikan. Ini sifat wajib pada Rasul dan juga Nabi, yakni tabligh, menyampaikan. Sidq, amanah, tabligh dan juga fatanah tadi mesti ada pada diri kita, tuan-tuan. Lebih lagi, andai kata kita seorang yang ada ilmu, maka kita wajib menyampaikan. Kalau tak menyampaikan, maka kita besok akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala dan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Okey. Sebaliknya, perlu berlembut dengannya dan mengajarkan kepadanya ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Tambahan pula, jika orang jahil itu masih baru memeluk Islam, ini masuk Islam potong kepala, kan? Takutlah kawan tu. Sikit-sikitlah dulu, slow. Itu dikatakan wal muallafati qulubuhum. Orang muallaf, yang mana hatinya dijinak-jinakkan kepada Islam. Sikitlah, sikit demi sedikit. Kenalkan apa itu Allah, kenalkan satu persatu. Ajar ilmu fiqh, ajar ilmu tauhid, sikit demi sedikitlah. Ini tidak masuk Islam saja, tu dia kata. Maka takutlah orang. Takut orang nak masuk Islam, tuan-tuan. Okey. Tambahan pula, jika orang jahil itu masih baru memeluk Islam setelah membesar di negara bukan Islam yang jauh. Itu dia. Kok sekarang pun sama juga. Walaupun dekat jauh, maka kita jinakkan hati mereka ke dalam kepada Islam, tuan-tuan. Okey. Kemudian ditawan dan dibawa ke negara Islam. Dia umpama orang berbangsa Turki atau Khruj yang musyrik, bukan orang Islam, serta tidak pandai berbahasa Arab. Ini ibarat. Dalam kitab ini menjelaskan, tuan-tuan, andai kata orang tadi orang jahil, maka naklah kita ajarkannya. Jangan hukumkannya. Sedangkan Allah mengatakan, tidak aku hukum pada kamu sehingga aku datangkan seorang Rasul, tuan-tuan. Dan juga, andai kata dakwah tadi tak sampai pada mereka, dakwah andai kata dia duduk di hujung dunia, di hujung gunung, kan, tak sampai, orang tak menyampaikan padanya ilmu, maka dia tidak berdosa. Itu hukum fiqh, tuan-tuan. Tidak berdosa sebab dakwah tak sampai pada dia, tidak tahu. Dia tidak tahu apa itu solat, dia tidak tahu apa itu puasa, dia tidak tahu bahawa Allah itu ada, maka hukumnya tadi dia tidak berdosa sebab dakwah tak sampai kepadanya, dimaafkan. Begitu juga orang yang jahil, tak tahu, tak faham pun dimaafkan. Sebab itu juga orang yang masuk Islam, maka ia bersih daripada dosa-dosanya sebenarnya, tuan. Okey, insya-Allah. Lalu pemerintah Turki membelinya dalam keadaan dia tidak tahu dan faham tentang Islam. Dengan sepenuh kesungguhan, dia pun mampu melafazkan 2 kalimah syahadah. Ini ibarat orang yang nak masuk Islam. Jika dia memahami bahasa Arab sehingga dapat mengetahui maksud 2 kalimah syahadah, setelah beberapa hari, alangkah untungnya.
Jadi kalimah syahadat tadi kita kena faham bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan, okay. Kemudian kadang-kadang dia menunaikan solat. Ini orang yang baru masuk Islam. Contoh. Dan kadang-kadang meninggalkannya. Sebab baru nak berjinak-jinak dengan Islam. Begitu juga dia mungkin boleh membaca suratul Fatihah dengan baik jika gurunya mempunyai ilmu agama, tuan-tuan. Ini ibarat pada mereka yang baru masuk Islam. Maka kita kena ajarkanlah. Orang yang faham tahu agama kena ajarkanlah, tuan-tuan. Tetapi jika keadaan gurunya sama sepertinya, maka dari mana si jahil ini boleh mengetahui tentang syariat Islam? Itu dia. Jadi dia kena cari arah yang sebenarnya, guru yang sebenarnya, yang sebetulnya faham tentang syariat Islam. Dosa-dosa besar dan keperluan untuk menjauhinya. Kalau tak tahu, apatah lagi dia tak faham, tak tahu tentang dosa-dosa besar dan bagaimana cara menjauhinya, serta kewajipan-kewajipan dan tuntutan pelaksanaannya. Jika seorang ini telah diperkenalkan dengan dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi ingatan supaya menjauhinya. Ini peringatan. Tuan-tuan, bahawa kebanyakan kita tak tahu, tak faham bahawa ada 70 lebih dosa besar, yang kita tahu bahawa 7 perkara dosa besar dan juga ada 10 perkara. Ini ibarat, tuan-tuan, dia perjelaskan lagi, tuan-tuan. Okey. Dan diberi ingatan supaya menjauhinya, serta diperkenalkan pula dengan amalan fardu lalu berpegang dengannya. Maka dialah orang yang bahagia, namun keadaan sebegini sangat jarang berlaku. Maka orang yang alim ini yang tahu menjelaskan tentang amalan-amalan fardu, lalu ia berpegang dengan amalan-amalan tersebut, maka dialah orang yang bahagia, namun keadaan sebegini sangat jarang berlaku. Oleh itu seorang hamba haruslah memuji Allah Ta'ala atas nikmat pemeliharaan ini, tuan-tuan. Okey. Jadi kita sebagai orang yang ada ilmu kena beritahu, tuan-tuan. Sebab ilmu ini andai kata tak kita beritahu, maka kita mendapat laknat Allah Ta'ala dan juga laknat sekalian yang ada di muka bumi ini, tuan-tuan. Okey. InsyaAllah, tuan-tuan, kita berhenti di sini. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang, tuan-tuan. Okey, ada persoalan sebelum saya tutup ini? Dah lama tak dengar suara-suara tuan-tuan. Haji, ada soalan? Tak ada, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kalau tak ada, insyaAllah cukup sampai di sini. Tak boleh lama, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. InsyaAllah minggu yang keempat, minggu depan ada program. Minggu yang keempat, insyaAllah, tuan-tuan. Apa yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang buruk itu datang pada kelemahan, kedhaifan diri saya sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعنا جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسرنا، ربنا زدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.